TV YouTube A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati diberkati Allah SWT. Hari ini hari Selasa, kita jalan terus tuan-tuan. Jangan pandang belakang. Apa saja yang ada kat belakang tu jadikan sebagai ingatan, sebagai teguran keras. Kalau ada kesilapan, kesalahan, kealpaan, jangan ulang lagi. Perjalanan hidup ini harus diteruskan. Dan apa saja yang ada kat belakang, jangan dibawa ke depan. Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz. Apa saja yang ada di depan kita, itu yang kita kena hadap. Yang belakang tinggalkan, jadikan sejarah. Setiap orang ada silap dia. Setiap orang ada lalai dia, ada alpa dia. Maka tinggalkan tuan-tuan, bangkit untuk meneruskan perjalanan yang baru. Dan jangan dibawa ke sejarah silam untuk kita hamparkan di hadapan kehidupan kita. Yang lepas tu lepas, kita bina masa depan. InsyaAllah. Inilah semangat yang perlu ada dalam hidup kita. Bagi orang yang tak mahu lepaskan masa lepas kita, itu hak dia. Bagi orang yang tak mahu lepaskan masa lepas kita, itu urusan dia. Ada orang dia banyak cakap tentang kita kan. Dia ni dulu masa muda berzina lah, ni macam ni lah, dia ni macam ni lah, minum todi lah, minum arak lah, main judi lah. Itu urusan dia. Kita dengan Allah SWT, kita settlekan. Kita bangkit tengah malam, kita sujud kepada dia, kita cari Allah kan. Dialah yang maha kaya. Dia maha pemurah, dia maha pengasih. Subhanallah, pada bila-bila masa, pada setiap ruang dan saat, kita boleh diampunkan oleh Allah SWT. Kenapa nak fikir yang semalam, hari ini kita hadap? Kenapa nak fikir bicara orang, sedangkan bicara kita yang jauh lebih penting? Bicara orang tidak akan menentukan masa depan kita. Dek, terima kasih dek. Settle Alhamdulillah, terima kasih. Bicara orang tak akan menentukan jatuh bangun kita. Ingat tu. Setiap daripada kita lahir dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tak ada manusia dalam dunia menentukan takdir hidup kita. Ingat tu. Masuk Nurin. Tak ada siapa manusia dalam hidup kita, dalam penyakit itu, sama ada kita kenal ataupun tidak, yang akan menentukan takdir kita, yang menetapkan jatuh bangun kita, yang menentukan suka atau duka hidup kita. Tak ada. Jadi kenapa pelik? Kenapa kita nak jadi manusia yang banyak berfikir tentang orang lain? Tak ada orang yang boleh menentukan kita jatuh atau bangkit. Tak ada orang boleh menentukan takdir hidup kita. Tak ada orang yang akan menentukan kita gagal atau berjaya. Kenapa nak fikir apa orang kata? Kenapa nak bawa apa bicara orang? Kenapa kita kena menangis hanya dengan kata-kata orang? Semalam adalah semalam, hari ini teruskan. Semalam adalah kisah yang harus dilepaskan. Hari ini untuk kita hadap apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Inilah hidup. Saya Paris, saya tertekan sebab masa dulu saya begini. Allahu Akbar. Jangan ulang lagi sebab tekanan itu akan datang lagi. Hadap. Hadapi. Rempur, rentasi. Lalui. Bersama dengan Allah. Reda, sabar. Minta bantuan dia, minta ihsan dia, minta kasih sayang dia. Insya Allah kita akan menang. Insya Allah kita akan berjaya. Jangan ragu-ragu dengan rezeki Allah. Jangan ragu-ragu dengan kasih sayang Allah. Jangan ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Siapa kembali pada Allah, dia dapat Allah. Siapa yang cari Allah, dia dapat Allah. Siapa yang cari kasih sayang Allah, dia dapat kasih sayang Allah. Insya Allah. Simple hidup ni. Ramai orang gagal dalam hidup sebab dia tak cari Allah. Dia cari kata orang. Dia cari bisikan orang. Dia cari apa orang kata. Macam mana kita nak berjaya dalam hidup? Kalau kita hidup dengan apa orang kata, engkau boleh tutup mulut orang ke? Engkau boleh buat semua orang gembira pada engkau ke? Tak akan mungkin punya.
Sehebat-hebat manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ini masih ada orang pelekehkan Nabi kita. Sampai hari ini orang kutuk Nabi kita. Sebaik-baik cucunda Rasulullah SAW, Hasan dan Husin, tengok pengakhirannya bagaimana? Tengok pengakhirannya bagaimana, tuan-tuan? Manusia tak akan pernah puas dengan apa yang kita ada. Manusia tak akan pernah seronok dengan apa kita miliki. Kenapa kita nak habiskan masa kita memikirkan apa orang fikir tentang kita? Kenapa kita nak habiskan masa memikirkan apa orang fikir tentang kita? Kenapa kita nak buang masa fikirkan apa orang fikir tentang kita? Sebab tu kita tak pergi jauh. Kenapa kita kena buang masa, Allahu Akbar, untuk menangis dengan bicara orang terhadap hidup kita? Itu urusan orang. Dia nak cakap tentang kita ke, dia nak aibkan kita ke, dia nak hina kita ke, dia nak bongkar kisah kita ke, itu urusan dia. Wallahi dia akan ada kepertanggungjawaban di hadapan Allah besok. Ada mahkamah Allah yang akan menguruskan dia besok. InsyaAllah, jangan risau. Hadap jalan, Pak Ri, saya tertekan. Saya dah berubah tapi orang masih cakap tentang hidup saya. Saya dah berubah tapi orang masih tak boleh terima ubah. Kau berubah bukan kerana makhluk. Jadi orang terima tak terima itu bukan urusan kita. Orang terima atau tidak itu bukan perkara yang harus kau nilaikan, yang kau harus fikirkan, yang kau harus pertimbangkan. Tak perlu. Kau berubah kerana dia. Engkau berubah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang perlu kau beri perhatian ialah, ya Allah, terima taubat aku. Ya Allah, terimalah keinsafan aku. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, terima ibadah aku. Itu yang patut kita fikirkan. Itu yang patut kita risaukan. Itu yang patut kita gelisahkan. Ini orang cakap tentang kita, kita fikir. Orang bercakap tentang kehidupan kita yang lepas, kita tertekan. Kita takkan mampu tutup mulut orang. Kita takkan mungkin, tuan-tuan, buat semua orang gembira, bahagia, seronok, suka pada kita. Biarkanlah. Yang suka kita, alhamdulillah. Yang tak suka kita, mudah-mudahan Allah berikan, titipkan hidayah pada mereka, insya-Allah. Bagi mereka yang gembira dengan kehadiran kita dan hidup mereka, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang tak selesa dengan kehadiran kita, pencapaian kita, kejayaan kita, pencapaian kita, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi anda jangan duduk kat tempat mereka. Anda pula yang dengar live saya ni penuh cemburu dengan orang, bercakap tentang orang, tak puas hati dengan pencapaian orang, geram dan tak gembira dengan kemajuan orang. Jangan pula anda duduk kat tempat tu. Subhanallah. Jangan anda berada di tempat orang yang tak selesa dengan pencapaian orang. Ada je tak kena pada anda. Alah, dia berjaya tu, entah-entah dia jual ganja. Allahu Akbar. Alah, dia berjaya, entah-entah dia main, dia ni main apa, aku dengar apa, kripto, ni semua haram, jadah tak betul, ni semua dia haram. Janganlah. Kan, kalau kau rasa kau tak selesa, kau tak bayar nilai kehidupan orang lain. Ini semua haram ni, ini semua kadar faedah ni main riba ni tak betul ni. Janganlah. Dia ada dosa dia jalan. Kita dakwah dia, kalau kamu rasa kamu betul, dakwah kamu mesti berhikmah, mesti bijaksana, bukan tam orang. Bukan tunjuk kita lebih alim daripada orang lain. Jangan. Subhanallah. Kan? Semoga kita tidak masuk dalam kumpulan tersebut. Kumpulan yang sentiasa mencari salah orang, sentiasa nak nilai orang, sentiasa nak fikir macam nak jatuhkan orang. Kita kat pejabat, ada je tak kena dengan pencapaian orang lain. Allah Akbar. Kita ni malas. Kerja tak buat. Kan? Tapi asyik nak perhatikan orang. Konten kau tak buka. Engkau buka pun kau bercakap dengan orang kat belakang. Allah Akbar. Layan orang pun macam sampah. Kita jangan termasuk dalam kumpulan macam tu lah. Allah bagi kita rezeki melalui kerja yang kita ada. Kau rasa apa? Allah main-main, suka-suka, seronok-seronok. Kan? Semua tu akan dihitung di hadapan Allah SWT. Setiap sen tak akan terlepas. Allah Akbar. Setiap note yang kita ada dalam poket, dalam bank yang telah kita uruskan, yang masih kita berbaki, yang telah kita belanjakan, semua Allah akan kira. Semua tidak akan terlepas di sisi dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama ada orang tahu atau tak tahu, Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kita berhati-hati.
Jangan sampai kita susah nanti. Allahu Akbar, subhanallah. Kita berhati-hati, jangan sampai kita menyesali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Berhenti daripada fikir apa orang kata. Berhenti berfikir orang. Berhenti berfikir tentang orang ni macam ni, apa nak jadi, Pak. Berhentilah. Berhenti untuk berfikir apa orang kata tentang aku. Apa yang kau sebut tak puas hati dengan aku. Pedulikanlah, pergi mampus apa orang kata pada kita. Yang penting apa yang kita fikir untuk agama kita, apa yang kita fikir untuk perjalanan hidup kita, apa yang kita fikir bagaimana nak buat orang semua bahagia. Bukan orang bahagia, nak beri kebaikan pada orang lain. Dia suka atau tidak, itu hak dia. Aku nak buat kebaikan. Aku nak buat sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat kepada orang lain. Nah, simple. Kau asyik fikir orang kata apa, kau tak akan pergi ke matlamat visi misi kita. Tinggal 4 hari saja lagi. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad program saya. Jangan tak datang tuan-tuan, hadirkan diri insya-Allah. Hadirkan diri ke Ballroom Hotel Muzaffar 24 bulan di Ekro Melaka. Satu seminar motivasi kekeluargaan yang kita bangunkan secara eksklusif untuk anda. Daripada pagi sampai petang, insya-Allah anda jumpa saya kat sana. Saya akan kongsi lebih banyak tips, teknik, kaedah, metodologi, pendekatan untuk kita selamatkan keluarga masing-masing. Untuk kita pimpin keluarga kita. Untuk kita bawa keluarga kita ke jalan yang Allah reda, ke jalan yang pernah dilalui oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama. Allahu Akbar. Kita nak kekal di jalan yang Allah reda. InsyaAllah. Jangan lupa. Kalau yang kat TikTok anda boleh tekan Pak Aris Motivasi, tekan, ada nombor telefon kat sini. InsyaAllah. Begitu juga di YouTube dan juga di Facebook. InsyaAllah. Ada soalan? Saya nak bagi soalan. Ada soalan? Ada soalan daripada TikTok. Daripada Arme Laman. Nak tanya, macam mana nak hadap plan-plan yang kita tak tahu baik untuk kita? Apa ni? Macam mana kita tak tahu, macam mana kita nak menghadap plan atau perancangan-perancangan yang kita tak tahu baik tak untuk kita? Satu, kita buat saja apa yang Allah suruh, yang apa Nabi telah suruh. Kan? Apa yang Allah suruh pada kita? Kan? Apa yang Nabi ingatkan kita? Kita buat tu. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan ibadah pada aku, kata Allah SWT. Angkat sampah tepi jalan, angkat sampah tepi rumah, bantu seisdai baju, semua tu adalah ibadah. Masak untuk keluarga, siapkan bekal untuk anak-anak, nampak ada kekotoran kita bersih, semua tu ibadah. Subhanallah. Dan kita buat saja apa yang Allah suruh. Allahu Akbar, solat. Lepas solat, solat. Lepas solat, zikir. Doa. Sambil perjalanan kita nak menunggu solat yang berikutnya, banyakkan zikir. Banyak ingat Allah. Faskuruni askurkum. Siapa ingat Allah, Allah kata aku ingat dia. Allahu Akbar. Sepanjang perjalanan kita nak ingat Allah, banyakkan selawat. Aksurukum salatan alayah. Perbanyakkan selawat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Kita selamat. Subhanallah. Nampak tak? Jadi, apa yang telah Allah rancang kepada kita, kita tak perlu nak tahu. Kita buat saja kerja kita sebagai hamba Allah. Maka bila datang sekeping, sebidang, sehasta, datang semua kita hadap. Kita tak tahu sesaat sampai sekarang, kita tak tahu. Kita nak minta pada Allah, ya Allah, engkau lahirkan aku dalam Islam, matikan aku dalam Islam. Bagi ada orang yang lahir bukan Islam, tapi hari ini dia Islam, dia juga nak mati dalam keadaan Islam. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Kita nak sebelum mati kita sempat bertaubat pada Allah. Sedangkan hati kita ni ya muqallibal qulub. Kita ni hati kita berbolak-balik. Jadi kita minta bantuan Allah supaya hati kita kekal. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Subhanallah. Kita hadap satu-satu yang datang, kita hadap. Bila orang ada Allah, dia jatuh terduduk, insya-Allah tak lama duduk dia. Dia jatuh tersungkur, tak lama tersungkur dia. Dia jatuh tertiarap, tak lama tertiarap. Sebab perjalanan dia, kehidupan dia, dia berdiri, dia duduk, dia berjalan. Semuanya Allah. Ketika datang, pam, terduduk dia. Ujian besar datang kepada dia. Tertimpa dia, menimpa dia. Sakit.
tertitis air mata, tapi tak lama air mata tu, air mata yang jatuh tidak akan melekakan dia, tak akan melalaikan dia, tidak menjadikan dia alpa. Dia bangkit dengan pantas, dia bangkit dengan cepat, sebab dia ada Allah. Sebelum dia jatuh, sebelum dia tiarap, sebelum tersungkur, sebelum tertelentang, dia ada Allah, Allah, Allah. Maka benda jatuh, Allah tu kekal dalam dakapan dia, dalam zikir, dalam ingatan dia, dalam pandangan dia, dalam jiwa, dalam hati dia. Maka dia akan bangkit, insya-Allah. Itu yang kita nak semai pada anak-anak kita, dalam keluarga kita. Bukan senang, ni bukan benda senang. Bukan belajar kat sekolah 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Bukan macam tu. Untuk kukuhkan ingatan kita pada Allah, Allah datangkan ujian. Kita duduk kita, mana Allah pada waktu tu? Kita boleh bangkit, ya, lulus insya-Allah. Allahu Akbar. Kita boleh belajar. Tapi belajar itu tidak menjadikan kita hebat, melainkan ujian, sampai kita manfaatkan apa yang kita belajar untuk hadap ujian tersebut. InsyaAllah kita akan menjadi sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Allahu Akbar. Dia bukan belajar. Allah bagi uji ni. Orang belajar, dia ada ujian dia, PMR, PT3, SVM, UPSR. Nampak tak? Kalau belajar tak ada ujian, tak ada apa budak nak belajar. Dia pun ambil mudah, sambil lewa je. Allah hadirkan ujian demi ujian. Kau ingat kau hidup senang-senang boleh masuk syurga? Senang-senang boleh duduk lepak kat dalam syurga tu. Allah akan uji kita, Allah kitai kita, terpanting kita kat dunia ni. Maka bangkit. Allah. Wallahu alam. Soalan kita. Ada 2 selingan je. Pertama daripada TikTok, daripada Muhammad Fitri. Ya, Muhammad Fitri. Salam Arizal, murid lama mu di sini. Ya, Fitri. Kenal. InsyaAllah. Mudah-mudahan Fitri dalam keadaan sihat. InsyaAllah. Lama tak jumpa Fitri. Ini pelajar-pelajar saya yang awal-awal dulu, ketika bangunkan madrasah. Ya, teruskan. Ada daripada platform Y. Ya. Ni selingan juga. Ya. Puan Sofia Elia. Ya, Puan Sofia. Assalamualaikum Pak Dis. Waalaikumsalam. 24 Disember ni saya dapat sertai program Pak Dis atas berkat surah Al-Fatihah. Suami saya sudah berikan kebenaran untuk adik. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Dalam perjuangan jangan pernah mengalah, jangan pernah kita putus asa. Allah tu ada setiap masa. Dalam kehidupan jangan putus asa, jangan mengalah, jangan pernah rasa kecewa, kerana Allah ada setiap masa. Itu pegang tu tuan-tuan. Apabila salah seorang kenalan follower saya nak bunuh diri, saya ingatkan kata-kata, titipkan dalam jiwa dan hati dia. Bukan sebab saya bagus, tidak. Jauh sekali. Untuk letakkan pada dalam diri saya. Tapi kita ingatkan apa yang Nabi ingatkan. Allah setiap masa ada. Kenapa kita nak selesaikan masalah kita dengan bunuh diri? Kenapa kita nak selesaikan permasalahan hidup kita dengan tamatkan riwayat kita? Adakah kita ini penakut, bacul? Kita dayus? Kita kena hadap setiap masalah itu dengan berani. Kita berhadap kerana Allah. Jangan sesekali kita give up. Ya, kita silap. Ya, kita salah. Sebab tu jadi macam ni. Hadap sekarang. Keluar dengan jantan, tiba-tiba berzina, mengandung. Rasa kecewa, bapak maki amun, adik-beradik bantai belasah, mak tak mengaku anak. Kita bawa diri dengan rasa sangat-sangat kecewa. Tak ada siapa nak bantu. Nak bunuh diri. Allah ada. Allah tak pernah buang kau. Allah tak pernah tinggalkan kau. Allah tak pernah singkirkan kau. Ingat tu. Mak bapak kau buang kau. Adik-beradik tergajar kau. Orang kampung pandang hina kau. Jiran-jiran kutuk kau. Allah ada. Ingat tu. Kita mutlak milik Allah. Allah pinjamkan melalui jalan pada mak bapak. Tapi kita mutlak milik Allah. Allah tak pernah buang hamba-hamba dia. Allah tak pernah singkir kita. Allah tak pernah menzalimi kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah tak pernah zalimi kita lah. Kita zalimi diri kita. Allahu Akbar. Adab. Kita buat silap, kita adab. Subhanallah. Subhanallah. Faham? Ini hidup. Jangan putus asa dengan Allah. Jangan putus harap dengan Allah. Alhamdulillah. Soalan. Daripada TikTok Seroja 785. Kenapa Laya Pak Haris orang sekarang kalau komen dalam media sosial menakutkan seolah-olah diorang tak berusaha? Satu. Bila Allah benarkan TikTok, Facebook,
IG semua beroperasi. Allah yang benarkan. Kita nampak dunia sebenarnya bagaimana. Zaman saya 70-an, dibesarkan tahun 70-an, menjadi remaja tahun 80-an, tak ada benda ni semua. Kita tak tahu siapa mereka yang duduk di kanan, depan, belakang kita. Masyarakat kita macam mana. Hari ini kita sedarkan betapa goyahnya iman manusia. Betapa hancurnya amalan kita pada hari ini. Betapa tipisnya kasih sayang kita sama makhluk. Khususnya sama Islam. Nampak tak? Dengan bahasa yang cukup mengerikan. Dengan bahasa yang menganjing. Macam tak ada Tuhan, kutuk, belasah, kita bongkar cerita orang, kita aibkan kisah orang, semua benda boleh, halal bagi kita. Syukur kita pada Allah, kerana baru kita perasan kehidupan di depan ada syurga yang harganya sangat mahal untuk dimasuki. Perkataan, kutukan, hinaan, cacian dan apa saja yang tertulis, yang terdengar, yang kita lihat, memberi ingatan pada kita, jangan kita ikuti mereka. Kata Sayyidina Umar yang dikatakan oleh Nabi SAW, Islam datang dalam keadaan terasing dan dia akan kembali dalam keadaan terasing. Maka beruntunglah orang terasing. Asingkan diri kamu daripada maksiat. Asingkan diri kamu daripada perkara-perkara lara. Asingkan diri kamu daripada perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah murka. Asingkan diri kamu daripada perkara-perkara yang boleh buat anda rosak iman, takwa anda longgar. Allahu Akbar, subhanallah. Nampak kan? Jadi minta Allah berikan kita kekuatan untuk duduk di tempat penuh maksiat ni. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita hidup di tempat orang dah jauh pada Allah. Kalau orang pakai pudah tu, orang tengok tu, ya Allah, tak seperti mana orang tengok orang pakai skirt. Nampak tak? Orang tengok pakai pudah 5-6 orang jalan tu, orang tengok macam semacam kan? Tapi kalau pakai skirt, dia tengok juga tapi nafsu. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang kalau tengok pakai jubah, pakai serban, orang tengok, dulu aku kenal dia ni. Bila pula dia jadi ustaz? Nampak? Pakai jubah je, bila masa dia jadi ustaz. Tapi kalau dia pakai baju, dia dengan kereta Porsche dia, contoh, dia pakai seluar pendek. Orang nampak itu trending. Itu trend, itu gaya orang kaya. Kepala bar dia. Kepala ho dia. Dan apa pula trend pula? Kan? Wah, kalau orang pakai jubah bila jadi ustaz tu? Kan? Aku sekolah dengan dia lah. Dia sekolah sastra aja pula tu. Bila masa dia jadi ustaz, nampak pakai jubah jadi ustaz. Tapi kalau pakai skirt tak nampak pula. Dosa dia tak nampak pula. Kan? Ini pemikiran kita pada hari ni. Jadi kalau anda berada di tempat yang pakai jubah tadi, peduli pergi mampus apa orang kata. Faham? Dek, kenapa tak pakai baju kurung? Oh, kita ni, minta maaf bang. Baju kurung air raya je. Oh, ya ke? Bila pula masuk dalam rukun negara? Faham? Budak sekarang. Bukan kata generasi sekarang. Kita pun sama yang tua-tua ni. Allah Akbar, subhanallah. Kita baiki diri lah, baiki. Kita tegur, kita ingatkan. Bukan sebab kita bagus. Sebab kita nak sama-sama semua jadi yang terbaik di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ada soalan? Sebutkan. Jangan lupa ya tuan-tuan, 24 bulan 12 hari Ahad minggu ni, hujung minggu ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berkumpul. Kita akan bersama-sama dalam satu program yang dipanggil Seminar BPR. Seminar BPR tu seminar bersama Pak Aris. Di banquet, di ballroom Hotel Muzaffar, Aikro Melaka, insyaAllah. Next. Daripada TikTok Siti Khadijah Kadi 2. Pak Aris nak tanya, macam mana nak tegur abang pasal harta pusaka? Abang cakap tu hak dia, saya ada 5 adik-beradik. Abang abang? Abang ke abah? Abang. Abang. Makan harta faraid ni tuan-tuan, makan bukan hak sendiri. Tubuh ni tak layak ke syurga. Jadi bahan bakar dalam neraka. Nak ke? Untuk apa kaya kat dunia, jahanam kat akhirat? Kekayaan kat dunia tak boleh bawa ke kubur, melainkan ia memberi manfaat kepada kita. Memberi manfaat kepada ummah. Faham tak Sedekah jariah, amal ibadah kita dan doa anak-anak yang soleh. Bapak kita dalam kubur tu kena seksa dengan pegangan-pegangan kita. Daripada kita belum lahir sampai kita lahir, menyusahkan dia. Allahu Akbar. Ketika mak kita mengandungkan kita, mak kita asyik sakit sana, sakit sini. Ke hulu kili bawa klinik sana, klinik sini, mengidam tabuka bukan. So, seksa yang mak tu, seksa si bapak tu. Dah dapat anak, asyik sakit je. Dah besar sikit. Kan? Pegangai Allah Akbar menyusahkan kita. Sampai bapak dan mak dah mati, dah meninggal dah, menyusahkan lagi.
Nampak tak? Apa yang kau kejar sangat harta bukan kau punya tu? Harta yang Allah bagi tu untuk jamin kehidupan kita. Itulah sistem Islam yang terbaik, ekonomi Islam. Maka ada sistem faraid. Bukan kau yang berpapula cari harta tu. Bukan kau yang bergadai masa untuk cari harta tu. Bukan kau yang bersengkang masa untuk cari harta tu. Senang-senang kau dapat, engkau ambil hak orang lain pula. Adik-beradik engkau pun adik-beradik hak dia juga. Ada hak dia. Kita hari ni. Jadi sebagai seorang adik atau adik-beradik yang terlibat, ada beberapa jalan yang selamat. Antara jalan yang selamat, kalau kamu adalah orang yang boleh kalau kamu orang yang sayang betul mak bapak yang sekarang ada dalam kubur dan meninggal, kamu halalkanlah. Supaya bapak kamu yang si abang tu dah betul lah tu. Kan? Dia tengah digomol oleh dunia. Dia tengah diperkosa oleh nikmat dunia. Dia tengah mabuk dengan todi dunia dia. Kan? Dia lupa halal dan haram. Tapi yang kita fikir bukan dia. Kita fikir bapak kita dalam kubur ni. Kesian. Anak beranak bergaduh pasal harta. Harta yang ditinggalkan oleh bapak. Maka dalam kubur si bapak atau si mak tak settle. Maka kita yang sedar, kita yang faham, ya Allah, harta ini tidak akan jadikan aku kaya. Tapi jadikan aku anak yang soleh, yang selamatkan bapak aku. Maka aku halalkan hak aku yang dibagi, yang diambil oleh abang aku. Aku halalkan, ya Allah. Mudah-mudahan itu berjaya menyelamatkan bapak aku kat kubur. InsyaAllah ke alam barzah. InsyaAllah kau tengok apa jadi pada hidup kau. InsyaAllah kau mudahkan jalan orang. Wallahi Allah mudahkan jalan kau. Engkau mudahkan jalan mak bapak engkau akan senang hidup dunia. InsyaAllah akhirat. Percayalah. Harta ni boleh tinggal tak ada apalah. Kan? Hatta jalan kaki pun jalan kaki lah tak apa. Sampai juga insya-Allah. Tapi sampai tak bapak kamu nanti ke akhirat, ke syurga Allah. Kalau kita kat dunia ni tonggang terbalik bergaduh adik-beradik hanya kerana harta yang tak seberapa. Kan? Tanah sebesar mana pun, rumah besar mana kau boleh bina? Kan? Engkau jual dapat 2-3 juta, engkau rasa engkau boleh tidur dengan nyenyak ke? Kau dapat duit banyak je, engkau punya angan-angan datang. Kan? Sesuatu yang Nabi tak suka, angan-angan panjang. Sebab dah banyak duit, angan-angan panjang lah. Kalau dia tak ada duit, apa nak buat? Hanya boleh cakap, kalau aku ada duit ke. Kalau aku ada duit ke. Satu dalam Islam, kalau tu tak boleh pakai. Bukan saja kalau tak boleh pakai, yang cakap kalau pun tak boleh pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, soalan. Daripada betul dekat platform F ada apalah ni ada orang Cina datang jugalah Fong Sao Peng Peng. Oh. Dia selamat pagi. Selamat pagi. Okay, soalan daripada platform F Puan Hayati. Macam mana untuk kita bangunkan keluarga dalam solat Pak Haris? Satu, Nabi Allah Ibrahim ajar antaranya Rabbi habli minas solihin. Amalkan doa tu walaupun dia pendek, besar maknanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, hadirkan, jadikan seluruh ahli keluargaku orang-orang soleh. Allahu Akbar. Nampak saya akan kongsi banyak perkara masa 24 bulan 12 nanti tentang perjalanan hidup kita yang tak boleh main-main sebab Allah dah ingatkan dalam Al-Quran tu. Yang kita akan bawa dalam perjalanan hidup kita ni. Kita sedar ke tak ni? Kita ni ada visi, ada misi, ada matlamat. Kalau kita tak nampak matlamat, tu yang orang makan rasuah pecah mana, yang budak-budak berzina, yang dah besar pun berzina, yang dah bapa orang pun berzina. Allahu Akbar, subhanallah. Makan rasuah, judi online, main game macam orang gila. Kan? Subhanallah, sementara nak tunggu khutbah Jumaat main game. Ketika baca khutbah Jumaat pun duduk main game. Allahu Akbar, dalam masjid. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab matlamat tak nampak, visi hidup tak nampak. Sebab mak bapak tak pernah didik anak dengan matlamat akhirat dia. Dia hanya nampak matlamat dunia. Makna kau skor SPM tahun ni supaya senang masuk universiti. Besok kau senang, kau juga yang senang, bukan mak ayah. Matlamat dunia nampak, matlamat akhirat mana mak? Matlamat akhirat mana ayah? Mana bab adab, mana bab akhlak? Allahu Akbar. Ini nak kena bangunkan, bukan mudah, tapi kita kena bangunkan lah. Sebab tu kita dengan anak ni jangan ada leaking of komunikasi. Kadang-kadang mak bapak ni pun dia tak ada ilmu, dia manjakan anak dia macam anak dia ni gaji pun agak tak pernah buat macam tu lah. Dia punya manjakan anak ni, salah pun tatang, salah pun peluk, dosa besar pun tak marah. Macam mana jadi bapak mak macam ni? Pergi sekolah balik. Sekolah tak ada baris, tak tahu aku jemput kau datang kat Muzaffar ni 24/12 di Melaka. Sambil-sambil tu nanti kau jalan puas-puas. Melaka ni banyak dia punya kemudahan. Faham tak?
Depan Hotel Muzaffar tu dia ada malam-malam dia ada pesta apa lampu. Kan? Yang tu. Dekat apa Taman Tema Air tu, kat apa? Wonderland. Aku tengoklah kat TikTok dia lalu. Kan, kita pun Melaka tak pernah tengok, tak pergilah sebab rumah kita pun banyak bil elektrik tak payah lagi. Kan, apa nak membazir-bazir dengan elektrik apa lampu banyak-banyak ni. Tutup ni lampu banyak ni. Kan, kat Bandar Melaka ni, tengah-tengah bandar ni tempat saya duduk ni, depan saya ni ada Taman Tema Air. Ujung sana ada Taman Tema Air. Nampak tak? Aku pun ada Taman Tema Air tu, longkang tu dah lama tak bersihkan tu. Allah, budak-budak main air, satu banyak masuk air. Pergi ambil ilmu sikit satu hari. Alah, hai, apa susah. Belajar lah. Kan? Kita nak masuk Rejab dah ni. Kan? Tak berapa hari lagi kita masuk Rejab. Dah masuk Rejab, datang Syaban. Dah datang Syaban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, amin, berjumpa dengan Ramadan. InsyaAllah. Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalan? Soalan daripada TikTok Su81. Yes, Su. Suami baru dipenjarakan. Bagi kami nasihat untuk kami meneruskan kehidupan ini. Puan, kadang-kadang masyarakat akan pandang yang dalam penjara tu semua musibah campur. Jangan lupa. Kadang-kadang dalam penjara tu mereka dapat jumpa Allah. Saya ada kanyakkan kawan masa nakal-nakal ujak jahat. Kawan semua banduan. Kan, penjara macam penjara. Hari ni dah keluar 40 hari, dah keluar setahun dah. Hari ni dah jalan agama dah, ahli masjid tapi banduan. Faham tak? Sebab dia jumpa Allah dalam penjara. Masa kat luar tu bebas. Tak ada siapa kawal, tak ada siapa tegur. Jadi puan, mudah-mudahan Allah suami puan jumpa keinsafan, jumpa kebaikan dalam penjara. Peduli pergi mampus apa kata orang. Puan, anak beranak kena kuat. Doa banyak. Semoga suami diberi kekuatan, diberi hidayah. Dapat bertemu dengan kasih sayang Allah. Dia dapat merasai kesilapan dia. Dan dia benar-benar bertobat kepada Allah. InsyaAllah. Apa kata orang tu pergi Jahannam. Puan kena kuat. Allah pinjamkan sekejap. Masih lagi kat dunia kan. Bayangkan kalau suami dah meninggal. Sesaat pun tak dapat jumpa. Ini masih boleh jumpa. Faham tak? Ada lawatan. Faham tak Lawatlah dia. Sambil tu bawa. Puan, kalau puan boleh ada rezeki datang program saya, datanglah. Ada masalah kewangan tak apa, datang je free. Program saya ni puan ni. Apa ni? Siapa kat ni TikTok puan ni? Dah pergi ke belum ni? Tak ada. Puan masuk puan program saya. Kenal orang macam saya ni. Bukan untuk jadi kuat. Untuk kita sentiasa ingat mengingatkan. Dan pergi mampus apa kata orang. Tak ada orang muliakan orang dalam penjara. Tapi Allah takdirkan yang baik pada seorang manusia. Kita nak fikir apa? Itu hukuman dia yang didapat tu sebenarnya untuk dekatkan dia pada Allah. Ada banyak program agama tersusun. Mungkin suami kita ketika tak di penjara, masjid pun tak sampai. Contoh. Dan kuliah pun tak pernah hadir. Contoh. Solat subuh pun tak mana pergi. Solat zuhur tak nampak diri. Solat asar apa tak lagi. Solat maghrib, solat isyak, hilangkan diri. Faham ke faham? Tapi dalam penjara, solat on time, solat jemaah setiap masa. Nampak? Allah Akbar, dia ajar diri, ditarbiyah untuk puasa Senin Khamis, insyaAllah. Makanan yang sedikit, dia dapat merasai kenikmatan. Sedangkan dulu makan macam-macam, komplain lagi. Dia kat penjara, dia jumpa Allah besok. InsyaAllah, percayalah. Puan kena kuat. Jadi isteri yang soleh. Jadi isteri yang baik. Jaga amanah, jaga anak baik-baik. Bangunkan anak-anak tu dengan kasih sayang. Tak ada dosa dapat bapak bekas panduan. Tak ada dosa bapak dalam penjara. Tak ada yang peduli. Dan hidup ni banyak lagi tak di penjara. Tapi perangai semua macam sampah. Ramai yang tak kena penjara. Pakai kot, pakai baju hebat-hebat. Pakai pangkat, pakai paku, pakai songkok, pakai cangkul, pakai sabit. Macam-macamnya pakaian hebat-hebat tu. Tak kena penjara. Allah Akbar, penjara akhirat sedang tunggu tu yang kita takut. Mudah-mudahan suami puan diberi hidayah oleh Allah SWT. InsyaAllah. Puan ikut live saya setiap masa hadir setiap masa. Nanti hadir bagi tahu saya begini. Nanti bagi tahu. Kita mengingatkan. Puan kena kuat. Lap air mata. Air mata tu tak jadikan puan kuat. Percayalah. Puan menangis 100 tahun pun. Apa yang telah berlaku, dah berlaku. Puan tak kepala kat dinding pun, suami takkan keluar penjara. Puan hadap. Pekakkan telinga, butakan mata. Nampak tak? Bisukan mulut. Jangan cakap, biarkan orang cakap. Dah adab ke jalan ni. InsyaAllah Allah bagi kita rezeki. Berapa ramai perempuan pernah lalui kehidupan macam tu. Hari ni dah jadi orang, dah bahagia dah. Ya, saya ada follow banyak. Dah dekat 12-13 tahun buat live ni dah lama. Saya bangunkan syarikat dah 28 tahun. Jumpa 1001 jenis manusia. Saya ada kawan penjara, saya ada kawan banduan, saya ada kawan hisap dadah. Semua ada lah.
Saya ada follow pelacur, saya ada kenalan pelacur, macam-macam lah. Kan? Yang operate jadi jantan, yang jantan jadi perempuan, macam-macam. Bila Allah bagi hidayah, mereka sebaik-baik manusia. Percayalah, insya-Allah. Siapa kita nak nilai orang? Siapa kita nak memandang orang ni? Kita siapa ni? Kita pun musibat juga, banyak sampah. Kan? Banyak kotor, banyak busuk, macam bangkai. Semua kita akan jadi bangkai. Faham tak? Jaga amal. Allah Akbar, semoga kita ni harum di sisi Allah SWT. Hidup dan mati kita kerana Allah. Harum kita, wangi kita insya-Allah. Tak reput jenazah kita, insya-Allah. Kan? Tak dimakan seekor hulat pun tak jamah kulit kita, tubuh kita, kerana kita telah menjaga agama Allah. InsyaAllah, percayalah. Kuat puan, kuat. InsyaAllah Allah ada. Next. Kita sama juga. Ya. Tapi daripada Puan Ira Ya. Shazira kat TikTok. Ya, Betul, Puan Ira. sekarang suami saya juga tengah kena reman. Ya, tak apa. Jalan dia. Mudah-mudahan itu ingatkan dia pada Allah SWT. Kita banyak doa. Bangun tengah malam, puan. Bangun tengah malam. Ya Allah, aku reda suami aku ditahan. Aku mohon pada engkau, ya Allah. Beri dia hidayah. Mudah-mudahan kali ini, ya Allah, dia belajar menjadi seorang insan yang terbaik di sisi engkau. Minta. Kadang-kadang orang 10 kali tangkap pun tak belajar kan. Kita minta. Kita sebagai isteri minta. Bukan minta cerai. Minta hidayah Allah. Minta hidayah Allah. Minta petunjuk pada Allah. InsyaAllah. Percayalah. Allah hadirkan kita di sisi dia. Untuk kita beri kekuatan pada dia. Untuk kita bangkitkan dia. Walaupun dia seorang lelaki, kita seorang perempuan. Jangan ingat wanita itu tak. Wanita itu lemah. Jangan ingat wanita tak ada apa-apa. Siti Khadijah Al-Kubra, penguat semangat pada Rasulullah. Siti Khadijah Al-Kubra diingat oleh Nabi sepanjang hayat Nabi. Siti Khadijah Al-Kubra buat Nabi menitis air mata. Inilah wanita besi, wanita hebat, wanita luar biasa, wanita cemerlang yang duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW. Anda boleh menjadi seperti itu. Bangkit dan bangun. InsyaAllah Allah bersamamu. Wallahu a'lam. Teruskan perjuangan anda semua. Daripada TikTok kedai-kedaiku, Faris, kalau seorang lelaki cakap sudah berpisah hanya semata-mata nak curang, adakah jatuh benda tu? Dia kena rujuk Jabatan Islam. Sebab menjatuhkan talak tak boleh melalui penakrifan, tanggapan, andaian kita. Jadi kena berhati-hati, mesti rujuk kepada Jabatan Agama Islam, rujuk kepada ustaz yang betul, bukan sembarang ustaz. Pendapat ustaz itu tidak akan menjadikan dia jatuh atau tak jatuh. Dia ada hukum kat situ, tak boleh mesej sembarang. Saya tak boleh bagi pendapat. Kalau dia disertakan dengan sebab dalam menjatuhkan talak ni dia ada dia punya peraturan dia, bukan sembarang cakap jatuh. Dia tak boleh main macam tu. Seorang lelaki pun kenalah bertanggungjawab. Kita ada kuasa menjatuhkan talak pada isteri kita, bukan makna kita boleh suka-suka ugut, suka-suka nak guna pakai. Ini bukan talian hayat. Ini adalah laluan untuk kita menjadi orang yang bertanggungjawab. Allahu Akbar. Saya tak boleh jawab soalan ni sebab di luar kemampuan saya nak menentukan jatuh atau tidak talak tu. Sebab dia akan ditimbangkan melalui mahkamah. Sebelum tu dia akan melalui proses di Jabatan Islam, melalui khidmat nasihat oleh ustaz-ustaz yang bertauliah, ustaz-ustaz yang diberi kuasa untuk meneliti semua ni. InsyaAllah saya doakan puan terbaik. Jangan tangguh-tangguh puan jadi nanti takut jadi fitnah, jadi berdosa. Mudah-mudahan kita semua menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Kita bimbang, kita risau, kita gelisah. Salah percaturan, kita berdosa dengan Allah. Salah perkiraan, kita berdosa dengan Allah. Salah tanggapan, kita berdosa dengan Allah. Jadi berhati-hati. Ada Jabatan Islam, wujud pada Jabatan Islam, minta nasihat, minta pendapat, minta pandangan. Itu yang terbaik, subhanallah. Saya bukan orangnya. Nanti dia boleh jadi fitnah. Salah jawapan saya akan menimbul banyak fitnah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paris, macam mana nak kuatkan hati bila terima ujian dari Allah? Engkau kuat tak kuat, ujian tetap sampai. Engkau lemah tak lemah, ujian tetap sampai. Pondan pun ada ujian, bapuk pun ada ujian, nenek tua pun ada ujian, datuk yang dah uzur pun ada ujian. Anak jantan, anak betina, anak perempuan, anak lelaki, semua ada ujian. Namanya manusia, ujian tetap akan sampai. Nampak tak? Macam nak kuat, kembali pada Allah. Macam nak kembali pada Allah, lawankan azan. Kita datangkan diri kita, hadirkan diri kita menghadap Allah. Ya Allah, aku berikan engkau, berikan aku kekuatan. Aku sujud pada engkau, ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku semangat, berikan aku keteguhan iman. Mintalah pada Allah, sebab dia, pembendaraan dia tak akan benar berakhir. Kekayaan dia tak akan benar berakhir. Nampak tak? Kasih sayang dia tak pernah berada bertepian.
Allahu Akbar. Kasih sayang Allah. Subhanallah. Kalau nampak lautan seluas lautan, luas lagi kasih sayang Allah. Nampak tinggi gunung, tinggi lagi kasih sayang Allah. Tidak bertepian, tidak tersukat. Kasih sayang Allah tentu ada pada, sentiasa setiap masa ada pada kita. InsyaAllah. Saya nak undur diri, jangan lupa 24/12 masih ada ruang untuk kita terima beberapa orang. Bukan jumlah yang besar lah, beberapa orang masih ada ruang untuk masuk program kita. 24/12 hari Ahad ni di Ballroom Hotel Muzaffar Aikro di Negeri Melaka. Betul-betul berdekatan dengan tol Aikro. InsyaAllah tak sampai 2 km sampailah ke situ. Tengah-tengah pusat pentadbiran kajian Negeri Melaka. Sambil-sambil tu bawa anak, hadir program dan kemudian jalanlah kamu. InsyaAllah. Wallahu alam, saya Pak Aris daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Alawiyah undur diri. Saya serah pada saudara Syafiq. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Dan hari ini kalau anda boleh lihat, anda boleh dengar tadi macam-macam soalan-soalan lah yang mungkin tak banyak sikit pun mungkin ada kena-mengena dengan kehidupan kita, yang mana kita boleh ambil iktibar untuk sama-sama kita selamatkan keluarga kita, insyaAllah kan. Siapa yang tak nak keluarga bahagia, semua nak bahagia. Jadi nak bahagia, kita kenalah dapatkan ataupun tuntut ilmu untuk pastikan kita sentiasa berada di garisan yang betul, kan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan. Dan tuan-tuan puan, seperti yang Pak Aris wawarkan daripada mula sampailah ke hujung ni tadi, jangan lupa jom sama-sama ke muncak untuk kita belajar ilmu kekeluargaan. Ini adalah pada 24 Disember 2023 hari Ahad, bertempat di Ballroom Hotel Muzaffar Aikro Melaka. Jika anda daripada luar Melaka, boleh exit tol Aikro dan terus pergi ke arah MITC. Kalau dekat area kawasan situ, anda akan menjumpai Hotel Muzaffar Aikro Melaka. Boleh google lah, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, terima kasih tuan-puan kerana sudi minjam masa anda. Dan untuk maklumat anda juga, program ini berlangsung daripada jam 8 pagi hingga 5 petang. Nanti dalam waktu pukul 1 ke 2 tu kita akan bagi rehat lah. Kemudian kita akan sambung untuk sesi petang, InsyaAllah pada 24 Disember ini. Tahniah kepada keluarga-keluarga yang telah mendaftar, dan Pak Aris dan kami tim benar-benar teruja untuk bertemu dengan anda pada 24 Disember ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan. Dan saya difahamkan banyak ilmu-ilmu menarik yang akan Pak Aris kongsikan, yang mana kita boleh praktikkan dalam keluarga kita, insyaAllah. Okey, seterusnya juga jangan lupa juga untuk support konten-konten daripada Pak Aris di TikTok Pak Aris Motivasi, Pak Aris Gallery, staff Pak Aris. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sokongan anda, kita akan tambahkan lagi ataupun perbanyakkan lagi konten-konten yang menarik berkaitan dengan ilmu-ilmu kekeluargaan yang sangat penting untuk kita bangunkan keluarga kita, insya-Allah. Seterusnya juga jangan lupa juga, jika anda ingin menyumbang untuk Madrasah Pak Aris, boleh juga berbuat demikian, insya-Allah. Dengan sumbangan anda sedikit sebanyak dapat membantu perjalanan Madrasah Pak Aris dalam kita membiayai kos operasi di sini, insya-Allah. Seterusnya juga kita ada keluarkan produk Pak Aris Coffee, iaitu minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. InsyaAllah setiap pembelian anda juga sangat bermakna, di mana kita akan memberikan ianya kepada Madrasah Pak Aris untuk kita biayai kos operasi, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Dan Pak Aris juga ada buka pendaftaran untuk kemasukan ke Madrasah Pak Aris sesi 2024 untuk pelajar lelaki dan perempuan, insyaAllah. Jom sama-sama, jika anda sedang mencari tempat untuk menghantar anak anda ke madrasah, jom kita sama-sama cubalah rezeki, guys. Sebab tu ada rezeki anak-anak anda belajar di Madrasah Pak Aris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Alawiyah di Bukit Katin, Melaka. Informasi lanjut untuk cara-cara mendaftar ke program, untuk daftarkan anak-anak anda ke Madrasah Pak Aris dan seumpamanya, anda bolehlah, jika menonton dari TikTok, boleh pergi ke profil kami. Dan jika anda menonton daripada platform F dan Y, dah ada info di situ, teruslah berhubung dengan kami, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Seterusnya juga jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Aris, iaitu Kambing Bajet Madrasah, di mana kita ada buka untuk jualan kambing untuk akikah, kambing golek, kan, majlis kenduri kahwin dan seumpamanya. InsyaAllah anda perlukan kambing, bolehlah berhubung dengan kami, insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Okey tuan-tuan, untuk makluman anda, Pak Aris adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 28 tahun. Dan Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari, daripada hari Isnin hingga hari Sabtu. Dan waktu bersiarannya lebih kurang dalam 11.30 macam tu, sehingga pukul 1.15 petang. Kalau lambat tu mungkin kita ada, ataupun Pak Aris ada sedikit urusan lah. Namun begitu, dah boleh standby lah depan anda punya phone masing-masing untuk sama-sama kita menonton live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih tuan-puan, salam Zuhur insya-Allah. Dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang mungkin bagi soalan tak sempat dijawab, yang bagi salam tak sempat nak jawab salam. Minta maaf sangat-sangat, tapi kita jawab sekarang lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab bagi pihak Pak Aris dan tim, insya-Allah. Okey tuan-puan, terima kasih. Bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Dan jangan lupa untuk janji temu kita bersama dengan Pak Aris secara live pada 24 Disember. Live ni secara berdepan dah di Ballroom Hotel Muzaffar Aikro Melaka, insya-Allah.
Yang baik daripada Allah, yang buruk tu disandarkan pada kelemahan kita, untuk sama-sama kita muhasabah diri dan kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.